Memang dari zaman Abang Boy remaja pun Abang Boy memang suka tengok psychological thriller. Tengok cerita macam Silence of the Lamb, Seven, The Bone Collector. Basically kisah-kisah pembunuhan yang plot twist dia sangat-sangat tak disangka-sangka. Tapi from time to time Abang Boy kena sulam kepala otak Abang Boy ni dengan tengok cerita yang happy-happy. Sebab kalau terlalu fokus sangat dengan pembunuhan, Abang Boy rasa senak sangat kepala dan Abang Boy jadi macam trauma tau. Jadi macam fobia. So macam tu lah Abang Boy rasa bila Abang Boy research pasal kes ni. Abang Boy bagi warning awal-awal dulu. Kes ni agak panjang dan agak grafik. Video ini bertujuan untuk hiburan dan diharap menjadi iktibar kepada kita semua. So viewer discretion is advised. Tapi sebelum kita mula, silalah like dan subscribe. Okay, let's go. Dalam tahun 60-an hingga ke 80-an, menumpang kereta orang ataupun hitchhiking adalah benda biasa dekat Amerika Syarikat. So, apa benda yang diorang buat adalah basically diorang menumpang kereta strangers. Dia just buat thumbs up sign dan mana-mana kereta yang lalu akan menumpangkan diorang ni kalau diorang ni pergi ke arah yang sama dengan driver. Sekarang ni kalau kau buat macam tu memanglah tersangat-sangat bahaya. Bahaya dia ada dua, bahaya kepada penumpang dan juga bahaya kepada driver. Sebab dua-dua tak kenal kan, dua-dua strangers. Even aku yang pernah bekerja sebagai Grab driver pun kadang-kadang goyang juga nak pick up orang tengah-tengah malam. Pick up pula dekat tempat jam bertendang. Takut man. Tetapi itulah zaman dulu benda-benda hilang akal ni macam biasa sangat. So pada 29 September 1978, seorang remaja perempuan yang berumur 15 tahun yang bernama Mary Vincent tengah tunggu di tepi highway di California untuk hitchhike. Memang biasa umur-umur macam ni, memang rebellious sikit lah. Dia sebenarnya baru sangat lari daripada rumahnya di Las Vegas. Dia stres sebenarnya sebab dekat rumah parents dia memang selalu bergaduh dan tengah dalam proses untuk bercerai. So Mary ni pun decide untuk belah daripada rumah tu dan pergi ke rumah atuk dia yang berada di Los Angeles, California. So tinggallah dia dekat situ dengan atuk dia. Akan tetapi selepas beberapa hari dekat rumah atuk dia, tiba-tiba pula kan dia rasa bosan dan rindu untuk balik ke rumah dia. Adalah perangai. So pada hari yang atuk dia keluar daripada rumah tu, dia pun senyap-senyap keluar juga daripada rumah atuk dia dan cuba untuk menumpang kereta orang lain sekali lagi, dan kali ni untuk balik ke Las Vegas pula. Pelik kan? Memang suka sangat menyusahkan diri. So daripada Las Vegas tu dia berjaya untuk dapat tumpang sampai ke Modesto, California. Dan daripada situ dia kena tumpang lagi satu kereta untuk ke selatan. Bila Mary tengah tunggu tu, ada dua orang lagi yang sama nak hitchhike ke selatan juga. So diorang bertiga pun tercongok tunggu dekat tepi jalan highway tu. Tunggu sampailah ke petang. Tiba-tiba ada van yang berwarna biru lalu depan diorang. Lepas tu dia stop beberapa puluh meter daripada diorang. Driver dalam tu adalah seorang lelaki yang berumur dalam lingkungan 50-an. So Mary pun berjalanlah ke van tu sementara dua orang lagi tunggu dekat tempat yang diorang tunggu tadi. Mary pun pergi ke tingkap van tu dan tanya boleh tak tumpangkan diorang bertiga untuk ke selatan. Orang tu senyap kejap. Lepas tu dia cakap, aku hanya boleh tumpangkan engkau seorang saja, bukan diorang bertiga, sebab dekat belakang van ni tak ada tempat duduk. Mary pun macam pelik lah sebab walaupun dekat van tu tak ada tempat duduk, tapi kosong guys. Boleh je diorang duduk dekat atas lantai tu. So Mary pun bertanya lagi sekali. Yelah, takkan tak boleh kot, sebab diorang semua pergi ke tempat yang sama dengan Mary. Tetapi orang tua ni berkeras yang dia hanya boleh tumpangkan Mary sahaja dan tak nak tumpangkan yang lain. So Mary cakap, okey, nanti aku tanya dulu dekat dua orang kawan aku. So Mary pun pergi balik dekat dua orang lagi teman dia tu dan bagi tahu orang tua tu hanya boleh tumpangkan Mary saja. Terus dua orang lagi teman Mary tu bagi warning, jangan naik van tu. Memang obvious sangat, van tu banyak ruang, tapi dia hanya nak Mary seorang je naik. Memang something fishy. Tapi Mary pada ketika tu agak rindu kepada parents dia yang berada di Las Vegas. Dan sebenarnya dia dah penat tunggu lama-lama. Walaupun dalam keadaan cuak, Mary pun cuba positifkan diri. Takkanlah orang tua yang macam atuk dia ni nak apa-apakan dia kot. So dia pun cakap goodbye dekat kawan-kawan dia tadi tu dan terus berlari masuk ke dalam van orang tua tu. Orang tua tu terus memperkenalkan diri. Nama dia adalah Lawrence Singleton dan Mary pun memperkenalkan diri dan diorang pun bersembang-sembang kosong lah sementara tengah driving tu. Lawrence ni agak polite dan baik dan mengingatkan Mary kepada atuk dia. So Mary pun macam bertenang lah sikit. So dalam perjalanan tu Mary rasa agak mengantuk. Yelah, tunggu daripada pagi kot untuk tumpang kereta orang. So dia dengan sopannya tanya dekat Lawrence boleh tak dia baring sekejap.
Lawrence pun cakap, tidurlah, nanti sampai nanti dia akan kejutkan. Mula-mula tu dia macam tidur-tidur ayam sebab ialah goyang sikit kan. Tapi last-last, sadaqallahul azim. Setelah beberapa ketika, Mary pun sedarkan diri daripada tidur dia. Tetapi dia perasan something. Jalan mana orang tua ni bawa sebenarnya? Dia rasa macam dah silap jalan ni. Bukan sikit-sikit punya salah jalan tau. Memang banyak. Dia nak pergi ke selatan, tetapi yang Lawrence bawa ni menuju ke utara. So dia pun tanyalah si Lawrence ni dalam keadaan mamai-mamai tu. Lawrence pun buat-buat macam terkejut. Dia macam, salah jalan ke? Oh, maybe aku salah simpang tadi kot. So Mary pun macam pelik. Yelah, kalau salah jalan masuk simpang pun, maybe dalam 2-3 km salah jalan terperasan, tak apa lagi tau. Ini dah berpuluh-puluh kilometer. Macam tak masuk akal. Tapi si Mary ni dapat positifkan diri dia lepas si Lawrence ni buat U-turn dan ikut arah yang betul. Lepas tu tiba-tiba si Lawrence ni masuk dekat satu simpang yang agak ceruk guys. Tak banyak kereta yang lalu lalang dekat situ. So selepas drive dalam 5 hingga 10 minit dekat atas jalan tu, si Lawrence ni cakap dia masuk simpang tu sebenarnya dia nak berhenti kencing kejap. Walaupun Mary tengah cuak masa ni, Mary pun macam okeykan je lah. Tapi dalam masa yang sama, dia tengok sekeliling dalam van tu, kot-kot ada barang yang boleh digunakan untuk mempertahankan diri Mary. Tiba-tiba Lawrence masuk lagi satu simpang yang lagi ceruk daripada yang tadi. Dia macam jalan tanah merah yang korang selalu jumpa dekat ladang-ladang kelapa sawit. Dan jalan ni menghala ke hutan. So time ni dekat dalam kepala Mary dah fikir bukan-bukan dah. Confirm ada benda yang tak kena dengan Lawrence ni. Tetapi pada masa tu Mary tak tahu buat apa sebenarnya. Nak confront kan takut orang tuanya ada pisau ke, ada pistol ke apa ke. Nak lompat keluar takut pula kena kejar. So dalam keadaan panik tu, kepala Mary duk fikir apa benda dia nak buat. So time ni lah Mary perasan yang tali kasut dia tengah terbuka. Sebagai langkah berjaga-jaga, dia ingatkan diri dia kena ikat tali kasut dia sebab ada kemungkinan dia akan lari daripada orang tua ni sebelum jadi apa-apa. Dia fikir lepas stop dia akan keluar dan ikat tali kasut dia. So lebih kurang dalam 5 minit perjalanan dekat dalam hutan tu, tiba-tiba Lawrence stop van dan terus keluar. Si Mary pun keluar jugalah. Dia pun cepat-cepat membongkok dan ikat tali kasut dia yang terbuka tadi tu. Dalam tengah ikat tali kasut tu, tiba-tiba kepala Mary kena hentak dengan kuat sampaikan dia pingsan. Apa yang berlaku adalah si Lawrence ni dah sorok hammer dekat bawah seat dia. So bila dia kata dia nak keluar pergi kencing tu, sebenarnya dia pelan-pelan ambil hammer ni dan berjalan pusing van tu dan hayun hammer tu dekat belakang kepala Mary. Selepas Mary sedar, Mary perasan yang dia sekarang berada dekat belakang van tu dengan tangan dan kaki dia diikat. Bila dia tengok dekat tingkap, dia tahu dia masih berada di tempat yang sama tadi. Dan tak lama selepas tu, Lawrence pun buka pintu belakang van tu dan terus memperkosa Mary berulang-ulang kali selama berjam-jam guys. Tak ada apa yang Mary boleh buat pada masa ini kecuali merayu kepada Lawrence untuk stop dan lepaskan dia, dan dia berjanji tak akan bagi tahu siapa-siapa. Dia merayu berulang-ulang kali tetapi tak diendahkan langsung guys. Lawrence terus meratah tubuh anak remaja yang berumur 15 tahun ni tanpa belas kasihan. Last bila dia dah penat, Lawrence keluar daripada van dan pergi kepada seat kereta dan terus tertidur guys. Selamba gila tu. Mary pada masa ni meronta-ronta cuba untuk melepaskan diri daripada ikatan, tetapi tak berjaya guys. Selepas 2 atau 3 jam, si Lawrence ni pun bangun daripada tidur. Dia terus drive keluar daripada jalan hutan tu kepada main road. Dalam beberapa minit kemudian dia masuk lagi satu simpang ke hutan. Dan kali ni Lawrence berhenti di tempat yang seakan-akan lebih kurang macam lembah lah. Dia keluar daripada van tu dan pergi ke belakang van dan dia terus memperkosa Mary berulang-ulang kali, berjam-jam sampai ke matahari terbit guys. Oh gila, kesian kot Minah tu. Bila matahari dah mula terbit tu, Lawrence stop dan dia keluar dan tarik Mary keluar bersama dia. Dia dirikan Mary dan potong pengikat pada tangan Mary. Pada masa ni Mary dengan air mata berjurai-jurai masih merayu, tolonglah lepaskan dia, dan dia berjanji tak akan bagi tahu apa-apa. Lawrence terus bercakap, "Oh, kau nak dilepaskan Okey, kau tunggu kejap." So si Lawrence ni pun pergi kepada driver seat dan capai something. Apa yang dia ambil adalah satu kapak kecil ataupun hatchet dan jalan menuju ke arah Mary balik. Maybe dalam keadaan sama-sama subuh tu, Mary tak berapa nampak apa benda yang si Lawrence ni pegang. Si Lawrence ni terus capai tangan kiri Mary. Tak banyak cerita, terus melibas kapak tu dekat tangan Mary.
putus terus guys. Mary yang terkejut ni tercampak ke belakang. Dia masih tak percaya apa yang terjadi. Selepas tu si Lawrence ni capai pula tangan kanan si Mary dan cuba untuk libas. Tetapi kali ni Mary melawan guys. Mary menjerit, sepak terajang semualah. Tetapi si Lawrence ni tetap dapat melibas tangan kanan si Mary ni. Macam tadi, dia sekali libas dia dah putus. Tetapi kali ni dia menggunakan 4 kali libasan barulah terputus tangan Mary daripada badan. Gila mat, tangan orang tu. Korang nak tahu tak apa yang paling sick? Masa Lawrence first time libas tangan kiri Mary tu, benda tu berlaku dengan sangat-sangat cepat. Tangan tu sebenarnya memegang tangan Lawrence, dan masa tangan tu dilibas, tangan tu masih menggenggam tangan Lawrence tau. Tangan tu dah terputus tau. Si Lawrence ni macam tak ada apa-apa, duk menghayun tangan tu supaya tangan Mary ni melepaskan tangan dia. Bapak siksiot orang tua ni. So bila dia dah habis tepis tangan Mary tu, dia pusing balik kat Mary. Tetapi Mary dah tak bernyawa guys. Dia dah macam tak bergerak-gerak. So Lawrence pun simpan balik kapak dia dekat dalam van, dan dia datang balik dekat Mary dan capai rambut Mary dan tarik. Dalam 100 meter daripada tempat tu ada lebih kurang macam jambatan lah. Jambatan ni bukan untuk orang lalu lalang tetapi jambatan ni adalah untuk air hujan mengalir supaya jalan tu tak banjir. Lebih kurang macam longkang besar lah dekat bawah jalan tu. So jarak tinggi jalan tu dengan longkang ni lebih kurang dalam 30 kaki, 9 meter lebih sikit lah kot. So apa yang orang tua ni buat adalah dia tarik Mary pakai rambut ni. Dia tarik Mary sampai dekat akhir jambatan tu dan campak Mary ke bawah. Tak cukup dengan tu orang ni turun ke bawah dan sumbat pula Mary dekat dalam bukaan longkang tu. Dan sebelum dia belah, dia cakap, sekarang kau dah bebas. Itu yang kau nak kan? Now you are free. Lepas tu dia terus belah je daripada tempat tu. Kalau nak ikutkan kecederaan yang dialami Mary, sepatutnya dia dah lama dah mati. Dia kena pukul, dia kena rogol, dia kena kapak sampai putus kedua-dua belah tangan tau. Kehilangan banyak sangat darah. Akan tetapi nyawa dia panjang. Apa yang berlaku adalah masa Lawrence cuba untuk libas-libas tangan kiri Mary yang terputus tu, yang masih menggenggam tangan Lawrence tu, Mary fikir cara dia untuk hidup adalah dia kena buat-buat mati. Korang bayangkan tangan kena tebas, kesakitan yang teramat sangat, dan dia terpaksa tahan dan buat-buat mati. Kalau tak, Lawrence akan betul-betul bunuh dia. So bila Lawrence tengok Mary yang dah tak macam berjawa tu, dengan mata terbuka separuh, Mary berjaya convincekan Lawrence untuk stop attack dan sorok mayat Mary. Masa Lawrence campak Mary daripada atas jalan tu ke longkang bawah tu yang 30 kaki tu, 3 tulang rusuk Mary patah. Dan pada masa itu pun Mary langsung tak buat bunyi apa-apa. Sakit gila tu kot. Semangat nak hidup dia punyalah kuat. Satu je lah aku boleh cakap, memang tabik spring dekat Mary. Walaupun selepas Lawrence belah, Mary tak bergerak sebab takut-takut kalau Lawrence masih ada dekat luar tu. So dia baring kat dalam longkang tu dalam keadaan yang awkward dan menahan sakit yang teramat-amat sangat dalam tempoh yang agak lama. Tetapi lepas tu dia rasa sangat-sangatlah mengantuk. Baru dia sedar kalau dia tidur pada masa tu memang dia mati betul kali ni. Sebab dia dah kehilangan banyak sangat darah. So dia cakap dekat diri dia, kalau dia mati, monster tua tu, yang tua kutuk tu, akan buat benda ni lagi, ataupun buat benda lebih teruk dekat orang lain. Dengan hanya bergantung kepada adrenalin, Mary gagahkan diri untuk merangkak keluar daripada bukaan longkang tu. Dalam keadaan merangkak tu, dia cuba tutup luka dekat tangan dia tu dengan lumpur dan tanah sebab tak nak kehilangan banyak darah lagi. Dia berjaya keluar daripada longkang tu dan lepas tu naik pula 30 kaki sampai ke atas jalan tu. Dia terus berlari selaju yang boleh dengan badan yang penuh darah, berbogel dengan kecederaan lagi. Pergi mampus. Dia dah tak fikir dah masa tu. Apa yang ada dekat fikiran dia pada masa ni, aku nak hidup. Itu sahaja. Secara kebetulan ada kereta yang lalu dekat kawasan tu dan nampak Mary. Tetapi memandangkan keadaan Mary yang macam tu, driver tu terkejut. Sangat-sangat terkejut. Dia tak berhenti pun. Gila kau, kalau aku pun goyang bro. Kau nampak perempuan berbogel, penuh darah dengan tak ada tangan pula tu. Pot pula dekat tempat sunyi. Aku tak berhenti mat. Kalau aku terus buka rukiah bye. So end up Mary terpaksa berlari sejauh 3 batu. Itulah lebih kurang macam 5 km lah. Barulah Mary dibantu. Tanpa banyak soal Mary telah dikejarkan ke hospital. Mary tinggal di hospital selama sebulan dan almost setiap hari Mary akan disoal siasat oleh polis. Dan Mary bagi info yang sangat-sangat detail pasal Lawrence ni.
Dengan info yang Mary bagi ni, polis berjaya lukis satu lukisan komposit dan polis pun rilis lukisan ni kepada pihak media. Disebabkan lukisan inilah salah seorang jiran kepada Lawrence perasan dan tak banyak cerita, terus call polis dan Lawrence telah berjaya ditangkap. Akan tetapi bila dibicarakan, Lawrence hanya dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara sahaja guys. Itu adalah hukuman paling maksimum untuk kesalahan Lawrence pada masa tu, walaupun hakim nak jatuhkan hukuman yang lagi berat. So selepas Mary memberi keterangan dekat mahkamah, Lawrence dengan beraninya dia cakap, I will finish the job even if it takes me a lifetime. Lebih kurang macam aku akan habiskan nyawa kau walaupun mengambil masa aku seumur hidup. Psycho gila siap orang tua ni. Siap boleh bagi ugutan macam tu doh. Lawrence dijatuhkan hukuman penjara selama 14 tahun. Tapi korang nak tahu tak apa benda yang gila pasal kes ni? Selepas 8 tahun, Lawrence dilepaskan selepas dia didapati berkelakuan baik dekat dalam penjara. So lepas Mary tahu pasal benda ni, Mary terus cuak baik. Sebab by now Mary dah pun berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Memang faham lah kenapa dia cuak. Akan tetapi benda lain pula jadi guys. Lawrence tak datang kacau pun si Mary ni. Apa yang jadi adalah selepas dia dilepaskan daripada penjara, Lawrence dah tak boleh tinggal di California sebab rakyat dekat situ masih lagi marah dengan apa yang dibuat dekat Mary. Sebab tu dia berpindah ke kampung halaman dia iaitu di Florida. Dekat sini dia telah diberkas sebanyak 2 kali atas kesalahan kecil, lebih kurang macam mencuri lah. Tetapi pada tahun 1997, jiran kepada Lawrence ni call polis sebab mengesyaki Lawrence telah menyerang seorang perempuan di rumah kediamannya. Dia sebenarnya telah menyerang seorang perempuan yang berumur 31 tahun, ibu kepada 3 orang anak yang bernama Roxanne Hayes. Dan kali ini Roxanne tak bernasib baik seperti Mary. Roxanne telah ditikam berkali-kali, dirusuk dan mangsa terbunuh di tempat kejadian. Sekali lagi Lawrence telah ditangkap dan dibicarakan. Dan sekali lagi juga Mary memberi keterangan di mahkamah. Dan keterangan Mary inilah yang hakim guna untuk mendapatkan hukuman seberat-beratnya ke atas Lawrence, iaitu hukuman mati. Tetapi sebelum hukuman dapat dijalankan, Lawrence mati di dalam penjara akibat serangan jantung. Kes ni sebenarnya membuat ramai sangat berbulu dengan sistem penghakiman di US. Dorang rasa hukuman yang pertama tu, yang 14 tahun penjara, langsung tak setimpal dengan apa yang dibuat pada Mary. Sepatutnya hukuman yang lagi berat dikenakan. Atas sebab ni, kerajaan diorang meluluskan satu usul yang diberi nama Lawrence Singleton Bill. Ini membolehkan hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun atau lebih di atas jenayah yang involve dengan penderaan seksual. Kisah gruesome Mary ni telah diabadikan dalam sebuah episod docu-series yang diberi nama I Survived. Kalau korang nak cari, dia di dalam season 3 episod 1. Kalau korang ada masa, korang boleh check it out. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan bagi tahu kawan-kawan korang pasal channel Abang Boy ni. Jangan lupa untuk tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.